العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur telah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita dapat kita bersama, kita menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Kata Buya Hamka, jika kamu ingin melihat seorang lelaki Islam, maka tengoklah mereka pada waktu Jumaat. Dan jika ingin kamu tengok ataupun kamu lihat seorang lelaki yang beriman, maka tengoklah mereka di masjid pada waktu subuh. Bermakna dia ada beza Islam saja dengan beriman. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita pada waktu subuh ini. Setelah selesai kita menunaikan salat fardu subuh, kita ambil sedikit masa untuk kita berada di dalam majlis ilmu dan kita mulakan buku catatan
yang akan dicatat oleh mereka yang baru turun untuk menjaga kita mencatat amalan kita pada waktu siang hari, turun berjemaah subuh bersama dengan kita dan akan meninggalkan kita pada waktu asar, dan turun pula yang waktu malam berjemaah asar bersama dengan kita dan akan tinggalkan kita pada waktu subuh esok pula. Kita mulakan lembaran catatan kita ini dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimah, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menyambung perbahasan kita di dalam kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW karangan Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i, yang mana beliau meringkaskan daripada kitab asal, iaitu kitab Syu'bul Iman karangan Imam Baihaqi. Pada pertemuan yang dulu kita dah baca pada cabang iman yang ke-17, iaitu menuntut ilmu. Dan pada hari ini kita akan menyambung pula cabang iman yang ke-18, iaitu menyebarkan ilmu. Setelah kita dah menuntut, kita dah belajar, kita dah mencari, maka cabang iman yang ke-18, ilmu yang kita dapat, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini, kita mesti menyebarkannya supaya ilmu Islam ini bergerak, tidak kaku, tidak statik, tetapi sentiasa bergerak. Mudah-mudahan Islam ini bergerak disebabkan kitalah yang memusingkan roda-rodanya, disebabkan kitalah yang menyebarkan ilmu yang kita dapat, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau dalam Islam ini tidak ada kewajipan untuk menyebarkan ilmu, nescaya Islam tidak sampai kepada kita. Daripada Nabi kepada para sahabat, daripada para sahabat mereka mengajar kepada anak murid mereka, kepada para tabi'in, daripada para tabi'in ke tabi'in, sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Daripada tanah Arab, para ulama kita dulu bersusah payah semata-mata nak menyebarkan ilmu ini, nak menyebarkan Islam, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, daripada tanah Arab datang ke tanah Melayu. Inilah tradisi, dan ia bukan hanya tradisi, tetapi ia merupakan kewajipan. Sebab itu Abu Hurairah disebut di dalam satu hadis yang dinakalkan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, ketika mana kami bersama dengan Nabi, kami dengar hadis-hadis daripada Nabi, kami ambil hadis-hadis daripada Nabi, sehingga kata Abu Hurairah, aku ni rasa sayang nak tinggalkan majlis bersama dengan Nabi, dan aku dengar hadis daripada Nabi ni seolah-olah perut aku ni rasa kenyang, sedangkan ia kosong. Dia kata seperti perut aku ni kenyang sedangkan dia kosong. Dia faham tak? Perut kenyang tapi kosong. Kata yang mensyarahkan hadis ini, kenyang bukan dengan makanan, tetapi kenyang dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehinggalah
kadang-kadang kami terpaksa mengikat perut ni dengan batu. Sebab sayangnya nak tinggalkan majlis bersama dengan Nabi SAW. Dan dikatakan kadang-kadang ketika mana ayat-ayat Al-Quran yang baru turun, kalau ada mereka yang belum dengar lagi, sedangkan aku dah dengar daripada Nabi. Kadang-kadang untuk nak dapatkan makanan sikit, nak mengalah perut, ni kata Abu Hurairah, aku tawarkan kepada mereka, aku nak baca ayat, mudah-mudahan dia tak minta, tapi harapan dia mudah-mudahan mereka memberi sedikit makanan kepada aku. Itu zaman para sahabat dulu. Nak belajar mesti berlapar. Kita hari ni mari belajar ada makan. Kita mari belajar, mari dengar kuliah, ada makan. Dia kata orang yang paling kasih kepada orang miskin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kadang-kadang selesai majlis bersama dengan Nabi, dia lah yang bawa kami ahli sufah ini. Yang hidup dia, makan dia, minum dia, tidur dia, semua di masjid Nabi. Dia akan bawa kami balik ke rumah dia. Kadang-kadang sampai di rumah dia, dia bawa keluar satu bekas makanan yang diperbuat daripada kulit. Dia bukan orang kaya, dia orang susah juga, Ja'far. Dia bawa keluar bekas makanan, dibagi kepada kami, dia kata makanlah. Apabila kami belah bekas makanan tadi, buka, rupanya tak ada makanan, ada sisa-sisa saja. Maka kami pun pakatlah jilat sikit-sikit seorang bekas tadi, nak hilangkan sedikit kelaparan. Ini kita sebut tuan-tuan ilmu. Dia menghafal hadis daripada Nabi lebih kurang 5,000 lebih. 5,000 lebih. Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Cabang iman yang ke-18 menyebarkan ilmu. Al-Quran, dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, latubayyinunnahu linnasi wa la taqtumunah. Maksudnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, perintahkan khususnya ayat ini kepada Nabi dan umumnya kepada umatnya, supaya menyampaikan isi kandungan yang ada di dalam kitab itu Al-Quran. Dan kata Allah Ta'ala, dan jangan kamu menyembunyikannya. Maksud menyembunyi di sini adalah tidak menyampaikan ilmu dengan benar, menyembunyi ilmu daripada pengetahuan orang, disebut dengan kitman taqtumu. Dalam fiqh, dalam ilmu tafsir, ataupun dalam ayat kita sebut ayat ahkam, ayat berkaitan dengan hukum hakam, Allah Ta'ala larang jangan kamu menyembunyikan ilmu. Kerana sifat menyembunyikan ilmu ini adalah sifat-sifat orang-orang Yahudi. Kita tengok kisah seorang ketua Yahudi daripada Bani Hurairah yang bernama Huyai. Siapa Huyai? Ayah kepada Safiyah binti Huyai. Siapa Safiyah? Salah seorang daripada isteri Nabi, yang berbangsa Yahudi, yang dikatakan, ada riwayat mengatakan isteri Nabi yang paling cantik adalah Safiyah binti Huyai.
Sehingga Sayyidatina Aisyah kerap kadang-kadang cemburu dengan Sofiyah, sehingga Nabi tegur beberapa kali, jangan kamu duk mengumpat dia. Sofiyah ni dia orang dia tak tinggi, orang dia sedikit pendek berbanding dengan isteri-isteri yang lain. Huyai ini tuan-tuan, ketika mana Nabi sampai ke Madinah, dia di sebelum Nabi sampai dia dah tahu dah bagaimana kau watak Nabi, bagaimana kau pribadi Nabi, rupa parah Nabi. Sebab apa? Sebab dia baca di dalam kitab Taurat, dalam kitab dan terdahulu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dah sebut dah Nabi akhir zaman ni macam mana. Tapi harapan mereka supaya Nabi akhir zaman ini adalah dari kalangan orang-orang Yahudi, bukan berbangsa Arab. Maka dia keluar. Ketika mana Nabi nak sampai, orang Madinah pakat sambut Nabi. Dia antara orang yang keluar nak tengok Nabi. Betul tak dengan watak yang disebut di dalam kitab mereka? Rupa parah dia, pribadi dia, cara berjalan dia, orang dia macam mana, dah disebut dalam kitab mereka. Maka dia pergi bersama dengan adik dia. Pergi, Nabi sampai, orang Madinah sambut Nabi. Dia tengok, terkejut dia. Terkejut. Apabila dia tengok Nabi, dia pun balik ke rumah dia bersama dengan adik dia. Kata Sofiyah, biasanya kalau ayah aku sampai di rumah, dia akan bermain dulu dengan anak-anak dia ni. Tetapi pada hari tersebut, dia balik rumah, dia masuk ke dalam rumah, terus, kalau kita sebut apa, tersadar di dinding rumah. Kalau dia kata mepeh selalu, terus mepeh, nyana dinding. Adik dia tanya, wahai Huyai, bagaimana, adakah dia ni betul-betul apa yang disebut di dalam kitab sebagai Nabi akhir zaman? Kata Huyai, ya betul. Diakui, ya betul. Memang seperti apa yang disebut di dalam kitab. Ni yang cerita kisah ni Sofiyah, anak dia. Lalu adik dia tanya lagi, wahai, bagaimanakah pendirian kita terhadap dia? Kata Huyai, aku akan lawan dia habis-habisan. Aku tidak akan beriman dan juga aku akan lawan dia. Lalu dia menyembunyikan apa yang kebenaran yang ada di dalam kitab mereka tentang watak Nabi, tentang pribadi Nabi. Walaupun dia tahu itu adalah Nabi yang sebenar. Sehingga Allah Ta'ala larang, jangan kamu menyembunyikan ilmu. Kamu tahu, kamu kena sebar. Kita tahu sikit, kita sampaikan sedikit. Kita tahu, kita sampaikan apa yang kita tahu. Jangan kita sampaikan benda yang kita tak tahu. Hukum hakam yang kita tak tahu, orang tanya, jangan kita dah jawab pun. Sekadar menyampaikan ilmu, berdakwah dan sebagainya, itu tugas kita semua. Nak mengajar hukum hakam, kita serahkan kepada orang yang lebih tahu. Maka tugas kita, tuan-tuan, sedikit sebanyak sampaikanlah ilmu. Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam ayat yang lain, وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, dan untuk mengajar kaum mereka apabila kembali kepadanya. Ilmu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut untuk mengajar kaum mereka apabila kembali kepadanya, kembali kepada Islam. Itu dua dalil daripada ayat Al-Quran. Kita tengok hadis Nabi untuk menerangkan ayat Al-Quran yang kita baca.
Hadis yang pertama daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dulu kita dah cerita sikit Abu Bakrah. Abu Bakrah nama dia Nufail bin Haris Al-Thaqafi. Nama asal dia adalah Nufail bin Haris Al-Thaqafi. Kalau kita sebut Al-Thaqafi ni, orang ni mestilah daripada Taif. Kalau orang itu Mekah lama, dia tahulah Al-Thaqafi ni berasal pada mana. Al-Thaqafi, Saqaf ni biasa keturunan daripada Taif. Seperti mana Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf seorang gubernur asalnya Kufah Basrah, kemudian dilantik gubernur Hijaz, Mekah Bani Dah. Dia bertempur dengan Abdullah bin Az-Zubair, kemudian membunuh Abdullah bin Az-Zubair, anak angkat Nabi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang meletakkan harakat baring-baring di dalam Al-Quran. Kenapa digelarkan Abu Bakrah? Kerana ketika mana tentera Islam sampai di Taif, kepung tentera kufur, tentera kafir di Taif, setelah bersatunya Islam dengan bersatunya Mekah dan Madinah, maka berlaku satu peperangan. Peperangan yang dinamakan peperangan Hunain. Mekah dan Madinah dah bergabung jadi Islam. Selepas Fathul Mekah, berlakunya peperangan Hunain, yang mana perang Hunain ini tentera Islam lawan dengan orang-orang Arab yang belum Islam. Mereka bersatu di atas nama Arab untuk menentang Islam. Peperangan ini berlaku daripada, kalau kita hari ini kita bermikot di ada satu telaga ni bermikot di, bukan Hudaybiyah, bukan Qarnul Manazil, satu lagi. Mana tempat mikot kita? Satu lagi. Bukan Tanah Air, satu lagi. Ja'rona. Kalau tuan-tuan perasan, Ja'rona di belakang masjid itu dia ada satu telaga. Di situlah tempat Nabi bagi harta rampasan perang. Yang kita tengok kan peristiwa harta rampasan perang, saya ada orang kata kepada Nabi, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Adilu, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Kata Nabi, siapa lagi adil, siapa yang lebih adil daripada aku? Dan di situ juga berlakunya orang Ansar tak puas hati dengan pemberian harta ghanimah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bagi kepada orang Muhajirin berlaku. Sikit saja diberikan kepada orang Ansar, semua diberikan kepada Muhajirin. Sedangkan peperangan Hunain ini harta ghanimah begitu banyak. Sebab musuh ramai. Mereka awal tentera Islam hampir nak kalah. Sebab musuh buat serangan hendak. Ketika mana tentera Islam masuk perangkap mereka serang mengeju sehingga berkejar tentera Islam. Hanya beberapa orang saja yang tak lari. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, beberapa orang saja yang tak lari. Yang lain pakat lari belakang, kena panggil balik sebelah. Dan peperangan ini tentera Islam serang sejauhnya tuan-tuan. Sampai mana? Sampai Taif. Mekah Taif ni 70 ni 70, 80, dekat 80 km juga. Ja'rona pun, Mekah ke Qarnul Manazil ni pun dah 70 lebih, 72, 76 macam tu.
Sehinggalah tentera Islam dapat mengepung tentera musuh akhir sekali di Taif. Dan di Taif dia buat satu benteng, tentera Hunain dia buat satu benteng orang Taif. Abu Bakrah ni, dia ni seorang hamba kepada penduduk Taif. Apabila dia tahu tentera Islam kepung Taif, dia kata ini peluang dia nak lari untuk masuk Islam. Kenapa dipanggil Abu Bakrah? Kerana dia ambil tali, kita sebut tali apa? Orang Kelantan kata tali timba. Tali yang ikat baldi tu yang kita buat. Kita buat ambil air kan? Kita ikat tali di baldi, kita ambil air dalam telaga. Itulah tali tu. Maksud Bakrah tu tali timba. Tali baldi yang ambil air. Dia ambil tali tu, dia panjat benteng tentera dia panjat benteng di Taif, lalu dia terjun, dia lari kepada Nabi, dia pergi kepada Nabi untuk mendapat perlindungan. Orang kafir kata, wahai Muhammad, suruh balik ini hamba aku, kamu tak berhak nak mengambil hamba. Kata Nabi, kalau hamba lain aku suruh dah, tapi kalau ini aku tidak akan suruh dan aku merdekakan dia. Spesial dia. Biasa hamba mana boleh orang lain merdekakan, tapi Abu Bakrah Nabi yang merdekakan dia. Sebab tu orang tanya, dia kata, Abu Bakrah kata, aku ni maula Rasulullah. Dia kata aku ni bekas hamba Rasulullah. Walaupun dia bukan bekas hamba Rasulullah, tapi Rasulullah merdekakan dia. Sebut biasa kalau maula ni bekas hamba lah. Dia kata aku maula Rasulullah, ini Abu Bakar. Sehingga akhir sekali tentera kafir kalah dalam peperangan Hunain. Hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu ataupun nama dia Nufai bin Harith As-Saqafi. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim, katanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi min Mina, ala yuballighanna syahidu minkum ghaib, fala'alla man yuballighu yakunu aw'alahu min ba'dil man sami'a. Ketika mana Nabi berkhutbah di Mina, ini khutbah terakhir Nabi, khutbah Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Haji terakhir Nabi, haji penutup. Nabi bawa orang Islam ketika itu, kata di dalam kitab Rahiqul Maktum Syekh Safiuddin Mubarak Furi, kalau kita nak baca kitab sirah yang terbaik, yang paling bersih, Rahiqul Maktum. Banyak masjid-masjid yang mengajar Rahiqul Maktum, kitab sirah yang mendapat anugerah yang terbersih. Sebab kitab sirah ni biasa dia ada unsur-unsur yang kadang-kadang riwayat-riwayat Israiliyat dan sebagainya, yang Israiliyat yang tidak berlebihan tak apa,